Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke cerita hantu. Berperasan lah hantu bagi salam. Nampak tak background dia lain kan? Walau pula new room. Stay tune ya, nanti I akan post room tour. By the way, welcome back to cerita hantu. Okay, cerita kita pada kali ni, I nak ceritakan tentang kedai yang dah dibuat orang. Faham tak? Orang dengki dan orang buat hantar something dekat kedai tu, which is kedai nenek I. Okay, let's go start. Okay, 1, 2, 3 music. Okay, siapa nak tahu? Okay, ni adalah kisah yang sambung daripada kampung hari tu. Okay, kita sekarang masih berada di kawasan-kawasan kampung. Okay, rumah nenek I ada satu kedai, which is kedai yang nenek I atau I buat sendiri dekat depan rumah lah, dekat halaman rumah. Okay, ni rumah kita orang, rumah kampung. Depan tu ada kedai. Okay, tanah kita orang memang luas. Sebab macam memang boleh lari lah. So atau I buat kedai, and nenek I pula meniaga dulu nenek I meniaga. Okay, so nenek I meniaga roti canai, nasi lemak. Kedai dia buka pagi sampai tengah hari je, macam biasa breakfast. And kedai nenek I selalu ramai orang. I boleh cakap sebab roti canai dia sedap, nasi lemak dia sedap. I memang rindu sangat nenek I pergi meniaga and masak dekat kedai tu lah kan. Masak meniaga pagi-pagi, pukul 6 dah pergi uli roti sentuh kan. Macam best sangat. Tapi things get worse bila makin lama makin meniaga. Biasalah orang dengki kan. Kan orang cakap manusia lagi seram daripada hantu. So macam inilah berlaku kisah dia. Okay, bila lama-lama kedai nenek I dah tak meniaga tau. Sebab dia dah tak larat. Dia makin lama kaki dia makin sakit. So bila tak larat, dia panggil lah orang untuk sewa pula. Dia sewakan kedai tu. So orang sewa. Siapa yang pergi meniaga kat situ, sebab tempat kedai nenek I tu tempat yang strategik tau. So ramai orang, setiap kali tak salah siapa yang meniaga, memang mesti ramai orang berhenti and minum ini kan. Okay, so start daripada situ. Pernah sekali ada orang hantar something dekat kedai tu. Okay, ni jadi setiap kali orang meniaga tau. Setiap kali sama. Even nenek I dulu pernah kena. Tapi I tak tahu benda ni jadi time nenek I meniaga ataupun penyewa selepas tu. Sekarang ni yang meniaga tu is pak busu I, which is adik-beradik my mom last sekali. Dia meniaga, isteri dia yang pandai masak sedap. So dia meniaga. Dia adalah orang yang keempat ke ketiga yang sewa. macam tu lah kan. Okay, pernah sekali, I tak ingat ni jadi yang mana satu. Jadi yang time nenek I sewa ke orang lain sewa, I tak ingat. Okay, tapi situasi dia macam ni. Okay, bila I balik kampung, kita orang mestilah akan breakfast kat kedai kita orang sendiri, which macam bangun-bangun je jalan kaki pergi depan. Memang literally dalam satu laman lah. Okay, lepas tu pernah sekali dibuat orang. Kedai tu tiba-tiba satu hari tak ada orang langsung. Tak ada orang. Memang like beberapa minggu lama orang tak datang, jadi kosong. Datang pun like seorang dua macam tu ke, tak tahu lah. Tapi yang memang tak ada orang, memang lain tiba-tiba kosong. Tiba-tiba tak ada orang. Lepas tu macam pelik lah, kenapa tiba-tiba tak ada orang ke, tak sedap ke apa ke kan. Okay, then adalah satu, and then macam dah lama jadi macam ni, dah lama tak ada orang. And then atuk I pergi pasar macam tu kan. And then ada orang tanya, "Oi nenek," nama atuk I lah, "Oi, kenapa lama tak buka kedai dah? Asyik tutup je aku lalu." So faham tak? Orang yang lalu dekat kedai tu, dia nampak kedai tu tutup. No wonder lah sebelum ni banyak kali berlaku. Even depan mata I sendiri pun I pernah nampak kedai tu buka tau, tapi kereta berhenti depan kedai. Ni kedai kereta berhenti and then jalan balik. Kereta berhenti and then jalan balik. So macam bila tanya ke siapa-siapa bila dia tanya kedai tutup, kenapa kedai tutup, and diorang tanya, diorang nampak kedai tu macam tutup tau, macam gelap je, macam kerusi pun dekat atas meja, macam bila kedai tutup, faham tak? So macam pelik. Padahal kedai tu buka tau. Pernah sekali, ni yang baru-baru jugalah, baru jadi sebab pak busuk. Sebelum PKP I rasa kot ke alhamdulillah. Okay, so macam bila kedai tu buka tapi orang tak nampak.
kereta berhenti dan jalan. Lepas tu kita orang macam, oh ni mesti ada kena buat orang ni kemudian. And then kita orang pagi-pagi kita orang pergi breakfast itu. Bila kita orang yang pergi breakfast itu, baru ada orang datang. Faham tak? Macam bila kita orang daripada family sendiri makan dekat kedai tu, and baru nampak baru ada kereta berhenti parking, baru nampak kedai tu buka. Faham tak? Selagi daripada family, sebab kita family, so kita nampak lah kedai tu sendiri memang buka kan. Tapi orang luar, orang yang tak kenal, nampak kedai tu tutup, nampak kedai tu gelap, malap je, macam tak ada orang berniaga. Padahal ada. So pernah sekali ni ada tak sure lah, pakcik I tengah duduk-duduk kat kopi, I tengah minum tu kan, ke atuk I tak ingat lah siapa, tapi cerita dia macam ni. Diorang kedai tu nampak tutup. Okay, and then one of my family duduk, bukanlah family siapa-siapa, tak pakcik I ke siapa, duduk dekat meja tu. Lepas tu tiba-tiba ada seorang ustaz, tak tahulah ustaz macam lelaki, berjubah putih tau, berjubah putih, and dia pakai kopiah warna putih. So dia macam complete set putih lah. Dia beli kat mana lantak dia tak tahu, tapi dia complete set putih. Tiba-tiba dia jalan dekat depan kedai, dia pandang macam tu tau. Lepas tu dia masuk kedai tu. Dia bagi salam semua-semua kan. Pakcik tu bukan orang kampung tau. Means macam orang kampung kan tahu kan siapa orang kampung lah, dia ni saudara siapa lah kan, kalau boleh semua kampung tu lah kenal kan. Tapi ni macam bukan daripada kampung tu, sebab tak pernah nampak. Faham tak? Orang kampung kan boleh tahu kan, kau dari mana? Kau dari KL ke? Oh kau dari situ, macam tu. Dia bukan orang kampung, so dia tahu. So dia macam bila pelik sebab dia daripada mana ni, sebab tak pernah nampak pun dekat kampung, dekat mana-mana kan. Okay, dia datang duduk, and then dia bagi tahu, kedai ni ada orang dengki, ada orang hantar benda. Tu tak dia nampak apa? Dia nampak ada lembaga besar peluk kedai tu. Macam peluk kedai tu, benda yang besar and tinggi, dia kata peluk kedai tu. That's why lah orang nampak kedai tu tutup, padahal kedai tu buka. Faham tak? Dia nampak ada benda besar hitam duduk. Tapi tak tahulah dia tu, tak tahulah siapa, mungkin like malaikat, tak tahulah, tak nak sebut, takutlah kau jadi kan jangan dosa pula kan. Tapi mungkin dia boleh nampak lah kan. And then dia bagi tahu kedai dah dibuat orang, semua macam tu. Dia kata ada benda besar peluk. No wonder lah orang datang, berhenti sekejap dan jalan. Sebab apa? Sebab dia nampak kedai tu gelap je, tutup. So macam wow, amazed gila. Lepas tu dia macam sarankan macam pergi berubat ke, benda kan dia berubat. So pergi berubat. Bila dia pergi berubat, and then dah tabur, atuk I tabur garam dekat sekeliling apa nama tu, sekeliling kedai tu kan. Atuk I memang kan, atuk I berani kan, kalau korang tengok sebelum ni kan, dia je memang dia sebab orang hantar kat situ kan. So dia tabur garam lah tepi-tepi tu, berubat untuk orang tu. Okay, so time tu orang dah biasa balik. I mean like kedai tu macam dah biasa balik lah, orang datang macam biasa. So macam okay, ingat dah reda lah semua. Okay, lepas tu okay, ni time Pak Busuk I berniaga, which is macam 2 tahun ke 3 tahun yang sekarang ni kan. So benda ni, lepas tu benda tu jadi balik. Macam setiap yang berniaga tu, sebab laku kan, mesti ada orang hantar. Biasa orang dengki kan, orang yang hantar tu adalah orang-orang kampung sendiri, orang-orang yang berniaga juga. Macam tu orang-orang I mean like atuk I ke siapa cakap macam tu. So macam orang dengki kan. Even sampai sekarang pun orang still buat macam tu. I pun tak faham kenapa kau nak tutup periuk nasi orang kan. Kau gunakan setan-setan pula tu. Kau tak takut ke? Tak kisahlah kau nak hantar benda peluk ke, cium tangga tu ke, tapi still macam berdosa. Faham tak? Okay, lepas tu okay, ni jadi time Pak Busuk I sendiri berniaga tau. Okay, benda ni macam makin teruk tau, which is ada orang hantar balik. Benda tu jadi balik. Macam orang jalan tak orang jalan jalan balik, macam nampak kedai tu tutup kan. Lepas tu macam ada pernah sekali tu malam-malam kot, malam-malam ke apa tak, atuk I dengar macam I tak ingat lah atuk I dengar ke atau orang dengar, tapi ni cerita yang diorang cerita kat I, sebab I tak ada kat situ. Benda ni yang kat kedai ni selalu jadi masa I kat KL. Tapi yang I sempat rasa orang berhenti jalan, orang berhenti jalan. Oh, and ada satu lagi berjadi juga time I ada kat kampung. Okay, tu kejap lagi. Okay, satu malam tu diorang dengar macam ada bunyi kuat jatuh atas kedai tu, atas bumbung tu. Diorang dekat kedai tau, dekat kedai, and dia tengah prepare untuk esok lah nak berniaga kan. Rambut ni kan nak kuda betul. Okay, tengah kat prepare kedai, and then ada satu benda boom besar jatuh atas bumbung macam boom macam tu atas bumbung. Bumbung kedai tu is bumbung yang zinc, yang besi, tahu tak? So kau faham lah bunyi dia macam mana. Memang aku kat situ aku dah sakit jantung dah, macam tu dah aku rasa. Tapi sebab diorang kan macam diorang terkejut, and then diorang keluar, tak ada apa babe.
tak ada apa. Angin tak ada apa-apa, tiba-tiba macam dia macam ada benda jatuh yang boom macam tu tau. Tapi tak ada. Okay, kat situ dia macam pelik dah. Okay, then atuk I pergi berubat. Macam mestilah pergi berubat kan, panggil ustaz ke apa kan. Sekejap rambut I masuk mulut. Ni macam nak maki Amun ni. Tapi sabar. Kita sebagai Kak Ponti, kita faham rambut kita panjang, tak sempat pergi salon lah. Tiba-tiba okay, back to the story, to the future. Atuk I pergi berubat untuk kedai tu kan. Macam biasa banyak kali dah pergi berubat untuk kedai tu. Kedai tu dah macam-macam orang hantar, sampai kan jadi kuat gila kedai tu. I mean like macam banyak sangat benda kat situ yang menumpang. Orang yang berubat tu kata banyak yang ada duduk situ kan. Lepas tu macam sebab orang dengki orang hantar. And then ada yang cakap nenek cakap yang hantar dekat kedai tu pun penyewa yang sebelum tu. Faham tak? Dia kata mungkin lah sebab macam dia tak, apa benda tak, something like isu-isu lah. So dia kena buang daripada kedai tu. Bukan kena buang lah, means kau tak bayar sewa ke apa ke, memang kena ni lah kan, kena halau. Taklah kena halau, kena belah lagi, cek tempat lain kan. Sebab ada orang sewa lagi nak bayar ke whatsoever. Lepas tu macam dia marah, dia dengki, dia hantar benda. Lepas tu yang Pak Busuk I punya ni macam laku, ramai orang berhenti dia. Sebab bayangkan lah, orang sampai konvoi, ada ramai-ramai motor like konvoi berhenti. So macam ramai lah kan kedai tu kan. And then tiba-tiba one day kosong, seminggu dah, sebulan tak ada orang kan. Benda orang akan datang kalau family sendiri yang datang duduk situ. Benda ni betul tau. I macam bermula macam tipu lah, bukan rezeki. Tapi benda tu jadi betul. I mean like you boleh nampak if you dalam situasi tu. Okay, whatever. Okay, ini paling best. Atuk I pergi berubat tau. Ini macam biasalah, atuk I macam biasa siram air baca apa dekat tepi rumah, dekat tepi kedai. Kan kedai besar kan. So atuk I siram semua tu kan. Okay, lepas tu satu hari tu jadi balik tau. And then atuk I pergi jumpa orang berubat tu lagi. Orang tu kata, tak tahu lah macam mana orang tu tahu, orang tu ilmu ubat kat atuk I cakap, ada orang cara dia hantar benda tu, cara dia hantar benda dekat kedai I tu untuk lagi kuat. Dia nak lawan daripada yang I baca-baca yang agama tu lah kan. Dia hantar yang lagi kuat. Tahu tak dia hantar macam mana? Dia siram air mandi mayat dekat sekeliling rumah kita orang. Time tu orang-orang tu kata, orang tu macam tak tahu lah, orang tu ada puasa boleh nampak ke apa ke, atau dia cakap tapi kadang orang berubat ni pun macam seram juga, faham tak? Sebab dia boleh tahu, faham tak? Kan? So macam dia kata, dia tabur air mandi mayat sekeliling kedai tu. Time kita orang semua tidur. Time kita orang semua tidur, time nenek I semua tidur dekat rumah, tengah malam ditabur air mandi mayat. That's why kedai tu jadi lagi kuat dia punya hantar orang dengki tu. That's why tak nampak. And then mak busuk I punya mak, I punya adik-adik Pak Busuk, so dia punya isteri, dia punya mak akan sakit bila maghrib. Itu dah nampak paling obvious. Bila maghrib je, dia punya mak macam demam, sakit-sakit sendi, maghrib je. Itu dah macam, lepas tu makin teruk. Sebab dia bagi orang yang meniaga tu sakit, supaya macam tak boleh buka kedai. Faham tak betapa dahsyatnya kuasa-kuasa jin laknatullah ni? Menyeramkan. I mean macam wow. Mula macam wow, amazing gila. Sebab kau boleh buat orang tu sakit ke dengan hantar benda. Tapi yang kau siram air mandi mayat tu, macam mana kau ambil air mandi mayat tu? Scary gila. I mean like kau bayar, Assalamualaikum Ustaz, saya nak air mandi mayat tu, nak RM40. Ustaz tu pernah, ya ke? Tak tahu macam mana kau boleh dapat air mandi mayat tu, faham tak? Meremang di rumah aku. Cuba bayangkan macam mana dia dapat tu. Adakah dia pergi time orang tu mandi air jenazah tu, dan air tu dia ambil? Astaghfirullahalazim. I tak boleh brain lah. Benda ni macam bodoh tau. Tapi benda ni jadi betul-betul tau. Manusia punya dengki ni, dia akan hantar benda untuk jatuhkan orang pintu tau. Even I punya mak lang pun kena. Itu I akan cerita lain. Mak lang I kena lagi teruk gila sampai sekarang tau. So sekarang ni yang paling teruk is kedai. Kedai tu tak, dia banyak sangat dia punya benda orang hantar, sampai even you lalu situ je akan jadi seram. Atuk I pernah sekali tidur dekat kedai tu sebab dia nak tengok siapa yang hantar air mayat tu. Aku macam, atuk, are you crazy or what? Dia boleh tidur di tu, ya Allah, dia boleh tidur dekat kedai tu sebab dia nak tengok siapa yang hantar. Tapi tak jumpa, tak dapat babe. Tak tahulah, bukan rezeki atuk I kot nak jumpa. Atuk I memang banyak kali berjagalah apalah untuk cari siapa yang hantar tu. Tapi tak ada, sebab bila atuk I dengar macam orang tu datang kedai tu sendiri tabur air mayat, so atuk I jadi macam, siapa yang dengki sangat ni kan? Even orang tu stop hantar. Even sekarang pun kedai tu ada lagi benda, banyak sangat benda. Sampai sekarang Pak Busuk I tak buka dah kedai tu sebab macam
yelah tak laku satu, and then penat dah berubat pun benda tu still jadi lagi. Lepas tu macam nenek tu yang nenek belah sana tu still sakit setiap kali maghrib ke apa kan. So benda tu, and then like PKP ni, lepas tu langsung tak berniaga. Even sekarang pun dah tak berniaga dah. So macam sedih gila sebab roti canai dah lah sedap, lepas tu nasi lemak dah lah sedap, Lepas tu kau tak berniaga dah. Bapak sedih. Bodoh punya manusia yang hantar tu. Kau tu tak nasi lemak dia sedap, roti canai sedap, kau hantar tu kau dengki. Aku yang sedih kau tak sebab aku tak buat nasi lemak. Kau happy ke? Kau takkan happy. Kau tahu tak kau takkan happy. Kau buat tu dekat dunia. You went to the akhirat, sir. Nombor 66 pintu neraka. Macam tu. Kau tunggu. Marah ke rambut. Macam kenapa? Okay, faham lah. You kan rezeki orang, and then how macam tergamak je boleh hantar benda tu untuk tutupkan rezeki orang. Okay, aku dah emo. Sorry I macam emo pula sebab I rindu roti canai. Okay, balik. Okay, ada orang kata banyak juga actually kedai yang gunakan benda tu untuk tarik pelanggan. Tahu tak? Faham tak kan? Even I rasa you pun pernah dengar. Even I rasa you pun pernah ada experience macam ni. Manalah tahu kan. Bukan macam I ada yang lagi teruk. I percaya masih ada yang lagi teruk. Ada pernah sekali tu, ada satu kedai ni, dia dekat area kampung I jugalah kan. Dia buah pokok kelapa sawit tau. And then kedai tu ramai sangat orang. Tapi yang ramainya orang yang bukan daripada kampung I, orang daripada luar macam tu. You faham tak? Lepas tu ada sekali tu, biasalah ada orang kan boleh nampak hijab dia tu buka kan. Okay, ada sekali tu diorang pergi makan kedai tu. Dia macam dalam pokok kelapa sawit, and then ramai gila orang. And then kedai tu just macam vibe dia bawa pokok kelapa lah. So macam tak tertarik pun nak pergi. Tak tahu kenapa. Tapi kedai tu diorang cakap ada sekali tu macam kantoi tau. Dia guna macam guna faham tak, guna jin untuk tarik orang, and then untuk nampakkan makanan sedap. You faham tak? Ada sekali tu, ni cerita kat area kampung-kampung I lah. Ada sekali tu ada budak, dia menangis. Tanya dia makan, dia menangis tak nak makan. Sebab apa? Sebab dia nampak ada jin kencing dekat atas makanan dia. Faham tak? Lepas tu dia tengah makan ramai atas meja ni kan. Lepas tu budak tu nangis kan. Dia nampak ada jin kencing dalam makanan ni, and makanan tu kau makan so kau rasa sedap. Faham tak? So benda tu lah kau you rasa sedapnya, nak datang lagi, sedap-sedap. Faham tak? Kadang-kadang macam tu. Sebab that's why orang pesan sebelum makan macam doa makan lah, baca. Sebab benda tu lah akan menghalangkan you daripada benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita tak nampak sebab kita tak tahu kan. Ada orang boleh nampak, so dia nampak tempat tu dia pakai jin ada besar dekat makanan dia. Benda tu macam bodoh, tapi orang guna tu tak. Macam sekali ada orang cakap kalau nak tahu makanan tu sedap ke tak, you kena bungkus bawa balik. You faham tak? Okay, kau contohlah, you makan nasi lemak kat kedai tu sedap gila, famous kan. Famous. Sekali bila you bungkus kat rumah tak sedap. Faham tak? So orang kata lah, I tak tahu lah benda ni betul ke tak. Kalau tak betul, alhamdulillah lah kot. Sebab I dah kena takut tu. So kalau benda ni betul, wallahualam lah, I tak boleh cakap lah benda ni betul ke tak. Tapi ni apa yang orang cakap lah kan. Orang kata kalau macam orang kata bila bungkus benda tu tak ikut, sebab dia macam penyaras lah benda dekat kedai tu. So bila you makan kat kedai tu, you rasa sedapnya. Oh my god. Bila you balik macam, bitch, apa ni? Tak sedapnya, betul. So tak tahulah, tapi I takut lah kalau benda ni. That's why I just pesan, kalau korang makan kat mana-mana ke, tak kisah ke apa, kedai tom yum ke, kedai apa ke, just baca doa makan. Tu je, baca doa makan, Bismillahirrahmanirrahim, lahap lah ke. Kalau tak sedap dah belah, boleh tak payah makan lah, macam tu lah kan. Faham tak? So minta kita dijauhkan daripada orang-orang yang macam ni, yang betul penuh hasrat dengki and hantar-hantar benda ke apa ke. Scary. Even ni kedai I sampai sekarang tutup sebab tak laku berniaga. Even tapi kedai I tu, kalau you guys nak tahu, kejap. Kalau you guys nak tahu, kat kampung I tak ada line tau. Tak ada line gila. Tetapi dekat kedai tu, bila you pergi je kedai tu 4G. Serius, I tak tipu. I sendiri pergi kedai tu 4G. Pergi kedai tu 4G babe. Macam wow, memang tempat banyak hantu. Banyak line ke? Hantu ni bawa line ke? Takut sangat-sangat. Tapi kan bila you pergi kedai malam tu, you akan rasa tak sedap hati tau. Sekarang kedai tu jadi garaj je, jadi tempat letak kereta. Sebab macam rindu gila tau nak makan roti canai, nasi lemak. And then okay, ni baru jadi like time PKP ni. Rambut saya sangkut time PKP ni. Okay, pakcik I yang nombor apa? 6 7 mampus lah. Pakcik ke berapa,
Dia sebab PKP ni dia study kat Penang. Lepas tu macam dia duduk, okay, dia duduk dekat rumah nenek I lah semua kan. Okay, now bila time PKP tu, dia selalulah call or main call WhatsApp kan, kena line kan. So dia pergilah dekat kedai tu selalu every malam pukul 1, pukul 2 kan. Dia call dia punya siapa lah dia call tu. Dia call. Lepas tu kan, sekarang ni tiba-tiba dia rasa tak sihat and tak boleh tidur and sakit-sakit badan semua kan. And then bila pergi check dekat doktor kata tak ada apa. I mean like tak ada sakit, tak ada apa. Doktor just bagi ubat-ubat macam tu. Bila dah makan, dah seminggu tak ada jadi apa tau. And then check lagi sekali, check darah tinggi, check apa semua normal. Serius normal. Tapi dia tak boleh tidur. Dia rasa sakit-sakit kat bahagian sini. Sakit sangat-sangat semua kan. Lepas tu kita orang and then Mak Lang I cakap macam Tantah ada benda ikut kau sebab kau selalu duduk kat kedai tu kan. Lepas tu kita semua macam, oh my god, iyalah sebab dia selalu duduk kat kedai tu. And then pergi berubat. Guess what? Ustaz tu cakap ada benda menumpang dekat bahu dia. Duduk. Kedai tu menyeramkan. Ada banyak dia kata kat kedai tu. Takutlah. Lepas tu ada satu lagi ni, nenek I sekarang sakit kaki tau. Lepas tu adalah itu kita panggil orang urut. Orang yang urut orang urut lah kan. Orang urut. Okay, dia panggil, dia ada 3 session. 3 session. Tapi I sempat 1 session je. Bukan I lah, I sempat tengok orang tu datang lah pakai session, pakai urut. 2 ini I dah balik KL. Okay, baru jadi. Okay, bila dia urut-urut nenek I, dia kata dia urut sekali. And then dia urut sekali, dia tengok kaki kiri nenek I ada lebam biru. Okay, then dia urut. Dia kata ni macam kena hisap, bukan lebam biasa. Okay, then bila dia dah habis urut, esoknya datang yang ketiga, ada lebam sebelah kaki kanan. Kiri. I mean sebelah lah. Tadi sebab apa kiri? Aku tak ingat aku sebab apa. Okay, ada lebam di sebelah kaki yang lagi tu. Lepas tu dia kata ni macam ada benda hisap, ada benda menghisap. Lepas tu dia kata, dia yang urut tu macam ada ilmu-ilmu. Tapi I macam takutlah juga nak percaya kan. Unless kalau kau ustaz betul-betul yang berubat tu, itu kita tahu lah yang guna ayat suci macam ni. Tapi yang ni kau urut-urut kau ni, dia macam ada boleh tahu-tahu tu macam seram. Kau pun sama seram. Okay, dia kata sejak dia urut nenek I yang tu, dia susah tidur. Dia kata dia dari macam kena gangguan macam tu lah. Dia kata ada benda ikut nenek I menghisap kaki dia. I mean like dah lama, 10 tahun sejak nenek I meniaga lagi. So maknanya orang yang hantar tu, benda tu still lagi melekat dekat kaki nenek I, even dalam rumah pun. Lepas aku macam dalam rumah, dia cakap dalam rumah, aku ni dah balik kampung banyak kali tau. No wonder lah aku kena kacau tentang orang yang hantar tu. So macam benda tu benda tu macam kena mengena semua. Putar balik aku macam takut. Tapi macam tak ada apa lah kot. I macam biasa kan. So macam, and then orang tu cakap jangan main dekat kedai, lagi-lagi dekat pagar belakang, which is kedai I. And then tepi-tepi tu ada pagar. Pagar tu yang kita orang selalu pergi mandi perigi dulu. Betul tu kan. Lepas tu kita macam, bitch, macam mana you boleh tahu kedai tu ada pagar dia tu? Faham tak orang-orang yang memang kau tak pernah datang pun tapi kau boleh tahu. Tak keseram, dah 2 kali seram. Dia je seram. Dia cerita pasal benda tu dah 2 kali seram. Habis aku nak seram macam mana? Lagi takut. Macam tu. So macam oh my god, like benda ni accurate gila. Serius, benda ni serius baru berlaku. Yang nenek I urut ni, pakcik I ada benda umpang tu baru jadi time PKP hari tu. Ni barulah 2 minggu yang kita balik kampung ni dia cerita. Kita macam oh my god. So macam kita orang baru tahu rupanya ada benda ikut nenek I menghisap dia punya kaki. That's why kaki nenek I makin lama makin lemah. Benda tu macam betul tau. Macam tipu tapi macam betul. I macam takut sangat. Okay, so itu sahaja cerita hantu kita pada kali ini, which is kedai tu. So kesimpulan dia macam tak payahlah dengki sangat dengan orang. Kalau kau dengki pun kau anggap je lah itu bukan rezeki kau. Kau start ada rezeki kau kat tempat lain ke apa ke. Janganlah sampai kau hantar-hantar benda. Kau ni tak takut ke? Walaupun muka aku dah menyeramkan, kau buat benda tu lagi menyeramkan tu tak? You hantar ada benda, ya Allah, boleh siram air mandi mayat dekat keliling kedai. I mean like macam how, sumpah patutlah orang cakap manusia lagi menakutkan daripada hantu. Faham tak? I mean like macam mana kau boleh, persoalan I macam mana kau boleh ambil air mandi mayat tu, and then how dare kau boleh berani main dengan benda-benda setan-setan bodoh ni. Kau tak takut ke? Aku yang cerita ni pun seram. Even aku yang kena ni pun seram. Tapi I macam dah biasa. So no wonder lah orang yang buat kerja tu lagi biasa kan. Cuba yang you jalan kedai tu, and then you nampak ada benda peluk. Takut lah. So no wonder lah you macam tapi I sendiri tidak pernah experience benda tu lah. I tengok dekat
I tengok, I pernah pergi satu kedai ni dekat Bangi. I tak nak cakap kedai apa, dekat Bangi tau. And then kita nak pergi makan, so I dengan kawan-kawan I sebab kedai tu sedap and famous. Okay, I tengok Google cakap buka. And then I tengok story pun, story tu macam baru lepas update kat IG stories kan, dah maju kan. So dia kata lah we are open hari sekian sampai hari sekian. Okay, and then I tengok story pun dia kata kedai tu buka, dia baru update like 5 hours ago. So macam dia baru buka lah kan. Okay, so macam excited nak pergi lunch ke tengah petang tu. So kita semua, I berjumpa dengan kawan-kawan I pergi dekat Bangi, dekat kedai tu dekat Bangi okay, tapi I tak nak bagi tahu. Okay, bila I sampai kedai tu, I tengok Waze. Bila I sampai kedai tu, saya macam, weh, tutup lah. Kenapa tutup lah? Saya macam pelik, kenapa tutup? Tapi I rasa kan, I rasa lain sangat. I ingat lagi time tu I rasa macam something, macam ada benda tak kena je kan. I tak sedar hati. And then I rasa bulu roma I meremang gila. Tak tahulah sebab sejuk ke apa, tapi tak sedar hati lah, faham tak? And then kawan I semua cakap, ya ke tutup? Bukan hari ni patut dia buka ke? Kita cakap tak tahulah kenapa dia tutup. Tapi apa yang I nampak is kedai tu tutup tau. Kedai tu nampak macam tak ada orang. Kedai tu terbuka tau. Kedai tu terbuka. And then I nampak meja, and then kerusi tu kat atas, and then macam tak ada orang jaga pun. And then macam tutup lah sebab tak ada orang. So I macam, kedai tutup tak ada orang ni. Sebab I memang tak nampak seorang pun, even pekerja ke, tengah masak ke, atau kalau pinggan ke lampu ke, tak ada. Kosong. Tapi I nampak kerusi dia pun macam rapat atas meja. Macam faham tak kedai tutup kan? Kau faham tak macam kau balik sekolah yang kerusi atas meja tu kan? Macam tu I nampak. Saya macam, kedai tutup. And then kawan I pun sampai, kita semua nampak benda sama, kedai tutup. Tapi I rasa macam lain tau. I rasa macam lain gila. So macam, kita tengok lah sosial media balik, kita Instagram, buka je ni. Tapi macam tutup. Kita pun positif cakap, mungkin dia baru tutup kot, dia ada hal ke apa yang positif macam tu lah. So harap-harap benda tu bukan jadilah. Takut lah. So ingatlah pesanan I, kalau pergi makan kedai mana-mana ke, just untuk berhati-hati. Kita just baca doa makan. Jangan lupa baca doa makan ke, baca bismillah ke apa ke kan. Kita janganlah percaya sangat benda ni. Tapi benda ni jadi kan, benda ni is kenyataan di dunia yang nyata ni, which is manusia lagi menyangkutkan daripada hantu. Kau boleh kawal benda tu, kau boleh hantar sebab dengki. Takutlah, minta-minta kita dijauhkan lah daripada benda-benda ni kan. Ada macam cantik pula macam malam ni. Okay, whatever. So guys, thank you for watching I punya cerita hantu pada episod kali ini, which is I punya kedai. Nanti I akan cerita lagi pasal malam I pula. Lepas tu I balik ke hostel balik. Hostel I tak habis lagi cerita sebenarnya tau. Okay, so jangan lupa subscribe and jangan lupa like. Okay, jangan lupa share juga tau. And jangan lupa stay tune for my room decor punya bilik. Thank you guys, and please stay safe and pakai mask. Okay, bye. Rawr. Thank you for watching guys, and jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. Okay, bye bye.